Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kami yang salah itu adalah salah dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kesalahan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, selamat kita kembali dalam bulan Syawal ini selepas kita dah mengharungi bulan Ramadan. Maka pada sesi kali ini insya-Allah taala kita nak kupaskan kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih lagi membincangkan tentang bab taharah, bab yang berkaitan dengan bersuci. Dan kalau pada sesi-sesi yang lalu kita telah membahaskan antara hadis yang terakhir yang kita bahaskan adalah hadis yang ke-8 daripada kitab Umdatul Ahkam yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk. Pada sesi hari ini kita nak beralih kepada hadis yang ke-9 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan membacakan hadis teks Arabnya beserta dengan terjemahannya terlebih dahulu. Hadis yang ke-9 pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Wa fi sya'ni kullihi. Yang artinya, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut, bersuci dan dalam setiap urusannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun hadisnya adalah hadis yang pendek, kan dia punya translation cuma 3 line sahaja, tapi kita akan lihat sebenarnya ada banyak faedah yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini. Pada hari ini, pada sesi kali ini, kita nak kongsi dengan muslimin dengan muslimat sekalian 14 faedah, 14 pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang pendek ini. Yang pertama sekali, hadis itu dimulakan dengan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, pengajaran yang pertama yang kita nak kongsi dengan muslimin dengan muslimat sekalian adalah tentang kelebihan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah seorang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab mengapa beliau banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan beliau tinggal sebumbung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ada perkara-perkara yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tidak dilihat oleh para sahabat yang lain. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, termasuk isteri Nabi sallallahu, beliau merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi juga menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah kanan ketika memakai kasut. Ada 2 poin yang kita nak sebut dekat sini, pengajaran yang boleh dikeluarkan berdasarkan ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut. Ketika memakai kasut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan kaki kanan. Dan kasut dekat sini merangkumi khuf dan juga jawrab. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara alas kaki yang pernah digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khuf. Khuf adalah kasut yang dibuat daripada kulit. Jawrab adalah seperti socks ataupun stocking.
Jadi baik khuf ataupun jawrab, baik dia kasut ataupun dia merupakan socks stokin, maka Nabi SAW mulakan mendahulukan daripada sebelah kanan, baru sebelah kiri. Jadi ini adalah satu pengajaran bagi kita kalau kita pakai alas kaki kita, baik kita pakai slipper ataupun pakai sandal, kita pakai kasut ke kerja, kita pakai kasut ke sekolah, kita pakai boot bagi mereka yang serve national service, mereka pakai boot, maka hendaklah kita mulakan dengan sebelah kanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mulakan daripada sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Dan kata para ulama kita, rambut yang dimaksudkan dekat sini adalah rambut yang di kepala dan juga rambut yang ada di janggut. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat baik yang di kepala ataupun yang di janggut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mulakan yang sebelah kanan terlebih dahulu baru sebelah kiri. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang individu yang menjaga penampilannya, kan, dengan menyikat rambut. Justru kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sepatutnya menjaga penampilan kita. Sambungan hadis tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut, bersuci. Jadi, hadis ini mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah kanan ketika bersuci. Yang dimaksudkan dengan bersuci dekat sini adalah dia merangkumi wuduk dan juga mandi. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, bagi anggota-anggota yang ada dua seperti tangan, kita ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kita ada kaki kanan, kita ada kaki kiri. Bagi anggota-anggota yang ada dua bahagian, kanan dan kiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Justru itu kita bila ambil wuduk, bila basuh tangan, kita akan basuh tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri. Bila kita basuh kaki, kita akan basuh kaki sebelah kanan terlebih dahulu baru kaki sebelah kiri. Tetapi kalau sekiranya anggota wuduk itu hanya satu sahaja seperti muka, kita tak mulakanlah basuh kanan terlebih dahulu baru kiri, kita basuh keseluruhannya. Kan bagi anggota yang hanya ada satu sahaja. Sambungan hadis tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut, bersuci dan dalam setiap urusannya. Jadi kata para ulama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dalam setiap urusan yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mulakan daripada sebelah kanan. Hadis ini juga kata para ulama kita menunjukkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang bersifat umum selepas menyebutkan sesuatu yang bersifat khusus. Jadi yang bersifat umum kat sini adalah dalam setiap urusannya. Yang bersifat khusus tu yang kita sebutkan tadi tentang sikat rambut, kan? Dan yang lain-lain itu adalah bersifat khusus. Dan ulama kita juga menegaskan bahawa sesungguhnya seorang Muslim sepatutnya menjadikan adatnya sebagai ibadah dan bukan sebaliknya. Jadi perkara-perkara yang kelihatan sebagai adat, sebagai contoh kita sikat rambut, kan, kita pakai baju, kelihatan sebagai adat, dia tak ada elemen unsur-unsur ibadat, tapi kita boleh tukar dia menjadi ibadat. Sikat rambut, walaupun dia adat, kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang, tapi kita boleh tukar dia menjadi ibadat dengan kita mulakan dengan sebelah kanan dengan niat untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak nak jadikan sebaliknya, iaitu benda yang bersifat ibadat kita tukar dia menjadi adat. Sebagai contoh, orang yang mendirikan solat. Solat itu adalah ibadah. Tapi kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menukarkan ibadat menjadi adat. Kerana hari-hari dah solat, orang itu rukuk, orang itu sujud, kadang-kadang hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada termasuk dalam golongan orang yang tukar daripada satu ibadah menjadi adat biasa. Kerana dia terbiasa sangat melakukan benda tersebut sampai dalam hatinya tidak rasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada beberapa lagi pengajaran yang kita ingin kongsi dalam sesi kita pada hari ini. Di sana para ulama silam kita dan juga kontemporari memberikan contoh-contoh apakah perkara-perkara yang jika dilakukan sebaiknya kita mulakan daripada sebelah kanan. Contohnya adalah memakai pakaian. Kita kalau pakai baju kan ada sleeve sebelah kanan dan sleeve sebelah kiri. Kita masukkan sleeve sebelah kanan terlebih dahulu. Sama juga dengan pakai seluar kan. Ada yang sebelah kanan dengan sebelah kiri, kita masukkan kaki kanan terlebih dahulu ke dalam seluar tersebut. Seterusnya adalah masuk masjid. Kita masuk masjid, kita dahulukan kaki kanan kerana itu adalah perkara yang baik. Bersiwak juga kita mulakan daripada sebelah kanan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ketika memakai celak juga kita dahulukan sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Ketika mana memotong kuku, kata sebahagian di kalangan ulama, kita dahulukan sebelah kanan. Baik kuku yang berada di tangan ataupun kuku yang berada di jari jemari kita di kaki. Jadi kalau tangan kita, kan, tangan kanan dengan tangan kiri, kita mulakan dengan yang kanan terlebih dahulu. Kita mulakan dengan the last finger. Kan, baru yang seterusnya, baru seterusnya. Jadi daripada kanan, kita beralih kepada kiri. Jadi sebagian ulama kita mengatakan dalam kita menyepit kuku, kita mulakan dengan tangan kanan, yang paling kanan sekali, kemudian kita ke kiri, beralih kepada tangan kiri, ke kiri sampailah kita selesai dekat sini. Sama juga dengan kaki. Mula dengan kaki kanan, jari yang paling kanan sekali, kemudian kita bergerak ke kiri. Itu adalah berkaitan dengan memotong kuku. Contoh yang lain yang kita mulakan dengan sebelah kanan adalah memendekkan misai. Kita mulakan dengan sebelah kanan, baru sebelah kiri, mencabut bulu ketiak, mencukur kepala, dimulakan dengan sebelah kanan. Kita memberi salam ketika mana selesai daripada salat, kita pun sebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita pusing ke sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Kita keluar daripada tandas, kita keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu, kita makan dan minum, kan kita menggunakan tangan kanan. Ketika mana kita musafaha, kita berjabat tangan dengan saudara kita menggunakan tangan kanan. Ketika mana menyentuh Hajar Aswad, bagi mereka yang berkesempatan, berpeluang untuk pergi ke Masjidil Haram, kita sentuh dengan tangan kanan. Pengajaran yang ke-13 pula yang kita nak kongsi adalah perkara-perkara yang seeloknya dimulakan sebelah kiri. Sebagai contoh adalah masuk tandas. Kan kita masuk tandas dengan sebelah kiri dengan kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan betina. Kita keluar daripada masjid, kita keluar dengan kaki kiri. Kita masuk masjid kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ketika mana kita istinja, kan kita menggunakan tangan kiri. Ketika mana menanggalkan baju, kita mulakan dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Menanggalkan seluar, dimulakan dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Menanggalkan kasut, dimulakan dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Dan pengajaran yang terakhir yang ke-14 yang kita nak kongsi dalam sesi kita pada hari ini adalah di sana ada beberapa perkara situasi yang diperselisihkan oleh para ulama. Mana satu yang patut didahulukan? Adakah yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri? Kenapa ulama kita berselisih? Adalah disebabkan tidak ada nusus, tidak ada ayat Quran dan tidak ada hadis Nabi SAW yang secara jelas menerangkan tentang perkara tersebut. Antara contoh yang ulama kita berselisih pandangan adalah tentang masuk rumah dan keluar rumah. Adakah kita nak masuk rumah kaki kanan kan? Ataupun nak masuk kaki kiri? Bila keluar rumah nak pergi tempat kerja, adakah nak mulakan dengan kaki kanan ataupun kaki kiri? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi bila ada perselisihan di kalangan para ulama, ada keluasan dalam hal ini. Boleh kita berlapang dada. Walaupun sebahagian di kalangan ulama mengatakan adalah lebih baik kita menggunakan kaki kanan ketika mana masuk ke dalam rumah dan juga keluar daripada rumah. Namun isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para alim ulama kita. Jadi secara rumusan, hadis kita pada hari ini walaupun pendek, dia menunjukkan satu prinsip yang penting yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah perkara-perkara yang baik. Nabi SAW suka mulakan dengan menggunakan yang sebelah kanan. Itu adalah petunjuk daripada Nabi kita SAW. Sampai di sini sahaja yang ingin saya kongsi pada sesi kita hari ini. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan bahaskan hadis yang ke-10 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala.
Saya berpada setakat di sini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.